Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil almi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli jama'atun tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينحزه إلا الصلاة لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنها بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut salatnya seseorang itu berjamaah, salatun rajul jamaah, mana-mana orang yang salat berjamaah dalam keadaan yang dianya salat dalam keadaan berbeza daripada salat seorang diri, tazidu ala salatihi, maka pahala yang didakukan itu melebihi daripada dia ataupun melebihi salat dia di pasar dia ataupun di rumah dia, sebanyak bid'an wa 'ishrina darajah, sebanyak 27 kali ganda. Para hadirin yang dihormati sekalian, lebih pada 20 kali ganda. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan mengenai betapa besarnya dalam hidup kita ni memulakan ibadah kita dengan niat. Maknanya dalam hidup kita ni segala benda yang kita buat mesti kita berniat kerana Allah. Tak boleh kita buat satu benda ni kerana selain daripada Allah. Kerana niat inilah yang menyebabkan kitanya ditulis pahala pada diri kita. Dan kalau sekiranya kitanya berniat benda yang tak baik, Allah tak tulis lagi dosa. Itu beza dipanggil. Pahala kitanya, Islamnya ajar supaya kita ni banyakkan niat nak buat benda yang baik. Niat nak buat benda yang baik ni dipanggil satu perasaan yang mesti dikekali dalam jiwa kita. Jangan ada pada diri kita ni perasaan niat nak buat benda yang jahat. Niat nak buat benda yang jahat ni kalau boleh kita jauh dalam diri kitanya. Islam suruh kita kaya dengan niat, kaya dengan pahala-pahala daripada niat nak berbuat benda yang baik. Orang-orang di kalangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita daripada tabligh, kadang-kadang dia akan sebut azam. Tuan-tuan dia sebut azam, nak suruh azam tu sebenarnya niatlah, berniatlah dalam hidup kita nak buat benda yang baik. Dalam hidup kita, sebab tu kita jangan ada dalam diri kita ni nak berniat nak buat benda yang jahat. Bangun celik mata je niat nak buat benda yang jahat tu, kalau boleh kita jauhkan. Bangun pagi-pagi pening je kepala, bila pening je kepala kita pun kata ni mesti tak mengumpat lagi, kita sebut. Bila begitu kita pun mula sebut kalau boleh mengumpat sepatah dua ni, segar ni sikit, kita sebut demikian. Yang ni dilarang dalam agama aja dalam hidup kita nya pagi-paginya berniat, bangun je niat nak buat benda-benda yang disuruh dalam kehidupan kita seharian yang mendatangkan pahala. Kenapa mesti datangkan pahala? Kerana pahala ni dipanggil lebih jauh bernilai daripada nilaian harta benda dalam hidup kita. Pahala ni lah, setiap benda yang kita buat ni semua pahala. Biar kita ni berpahala. Kerana apa dia? Kerana pahala tu menariknya rahmat Allah.
Bila kita ada pahala, maka rahmat Allah itu datang pada kita. Tapi kalau kita tidak ada pahala, rahmat Allah ni tak boleh dapat untuk dalam hidup kita daripada yang disebut dengan pahala tadi. Kita tanya, untuk apa Ustaz dengan rahmat pula? Kita tanya, rahmat tu untuk apa? Jawabnya, rahmat itu untuk mendatangkan, melayakkan kita masuk dalam syurga Allah. Kerana kita tak layak untuk nak masuk syurga dengan pahala, tapi kita layak untuk dapat masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak sebutnya, kerana pahala-pahala kita ni tak padan pun nak masuk dengan syurga ni. Tapi masuk neraka bukan rahmat, tetapi masuk neraka dengan dosa. Itu beza. Dalam hidup kita ni ada dua benda ni je pada diri kita ni. Kena ada niat yang baik, ataupun jauhkan kita daripada berniat benda yang tak baik. Jauhkan berniat yang tak baik ni satu benda yang mendatangkan pahala pada kita. Benda niat yang tak baik ni apa dia? Zan dipanggil. Zan ni kadang-kadang dia mari rasa syak wasangka. Syak wasangka tu dia mula datang lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kita belajar di antara penyakit-penyakit yang akan melata di akhir zaman nanti, yang payah kamu nak buang ada 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 ni penyakit ni akan biasa terjadi dalam hidup kita ni, setiap di kalangan kita. Apa dia? Yang pertama, Rasulullah kata datang prasangka sesama kita, datang pada diri kita zan. Rasulullah kata, kalau kamu kena penyakit zan ini, fala tuhaqqiq, kamu jangan sekali-kali kamu membenarkan perasaan angka-sangka yang tak baik tadi. Kamu jangan ada pada diri kamu ni rasa pada diri kamu ni, oh betul benda tersebut, jangan. Fala tuhaqqiq, Rasulullah kata, ni penyakit yang biasa kena. Siapa-siapa kena, ustaz-ustaz kena, tok imam kena, tok makmum kena, panjang sikit je dia datang zon lah. Bila kita solat, tok imam baca panjang sikit, zon tu datang. Na'udzubillah min dzalik, datang tok imam ni baca panjang-panjang pula. Patutnya baca inna ataina je pak imam itu sebut. Ni dia gangguan itu datang. Fala tuhaqqiq, jangan kamu benarkan. Yang kedua, Rasulullah kata apa dia? Yang kedua, penyakit yang kamu kena akhir zaman nanti, yang biasa terkena juga, yang disebut dengan penyakit yang dinamakan dengan penyakit percaya kepada khurafat, percaya tatayyar. Bila kamu kena tatayyar, kamu jangan sekali-kali pada diri kamu ni terlibat dengan benda-benda yang sedemikian rupa. Bahkan kamu diajar supaya apa dia? Kamu kena famdi. Rasulullah kata, percaya pada benda-benda khurafat. Ramai orang kita ni kena kan. Zaman-zaman kita kecil-kecil dahulu, ramai orang ikat tangan, ikat dengan benang hitam kat tangan, kadang-kadang ikat dekat perut. Ni benda-benda, kalau kita tanya kenapa ni, nak buang sial ustaz dia sebut. Kenapa dekat perut? Perut tu kerana kencing malam, dia sebut demikian. Percaya benda-benda demikian. Rasulullah kata famdi, hendaklah kamu, kalau kamu kena penyakit ni, kamu jangan layan. Famdi ni kamu pergi berlalu begitu saja. Kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga yang kena pada diri kita ni, penyakit yang lebih bahaya daripada virus. Apa dia? Virus yang Zika ke apa dia ni? Zika. Virus Zika sehari dua ni kan sibuk. Di kalangan kita ni kena virus Zika. Virus Zika ni takut lah, orang kita takut. Singapura di antara negara yang teruk sekarang ni, jiran je dengan kita ni. Dan Singapura ni, nak sebutnya gambaran kena virus ini, mereka takut. Ada lagi virus yang bahaya, yang Rasulullah kata apa dia? Penyakit hasad, kata Rasulullah. Penyakit hasad yang kena pada diri kamu. Punca apa semua ni? Bila kamu kena penyakit hasad ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fala tabghi, jangan kamu melampau. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah. 3 ni penyakit yang biasa kena di kalangan kita. Biasa kena. Rasulullah pesan. Yang pertama tadi Rasulullah kata, kamu biasa pada diri kamu ni jadi zon, jadi sangka-sangka yang tak baik. Rasulullah kata fala tuhaqqiq, jangan kamu benarkan. Kemudian yang kedua, yang kamu kena dalam hidup kamu tu, yang disebut dengan percaya benda-benda yang khurafat. Percaya akan berlaku tahun Y2K, sebelum daripada ni kan, nak masuk tahun 2000, macam mana berlakunya, macam-macam gaya lah pada mereka ni. Kemudian percaya pada benda-benda yang akan berlaku tahun 2020, percaya benda-benda yang sedemikian rupa. Yang ni Islam dagang. Kemudian Rasulullah kata,
kalau kamu kena yang ni famdi, hendaklah kamu berlalu begitu saja. Kemudian yang ketiga, Rasulullah kata kena penyakit hasad dalam diri kamu, penyakit hasad sesama kamu. Rasulullah kata fala tabghi, jangan kamu melampau bila kamu dah kena penyakit ini. Salah satu yang anda nak sebutnya ialah kita ni berniat yang tak baik. Berniat yang tak baik ni, yang datangnya apa dia, kesan daripada niat yang tak baik tadi ialah kita datang syak wasangka yang buruk-buruk di kalangan kita. Sebab tu kita bincang dalam bab ni berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita pada kita pada pagi ni, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata, mana-mana orang yang solat berjamaah, yang dia tazidu ala salati fi suqi, lebih baik daripada dia solat seorang-seorang dekat rumah dia, ataupun di pasarnya, di tempat kerja dia, wa baitih, dan juga yang disebut dengan rumahnya. Rasulullah kata kamu pergi solat di masjid, jauh lebih baik berjamaah di masjid, jauh lebih baik daripada kamu solat juga berjamaah tapi solat dekat rumah, ataupun kamu solat seorang diri dekat rumah, ataupun kamu solat berjemaah juga di pasar-pasar, ataupun tempat kerja kamu, ataupun solat juga di pasar dalam keadaan seorang diri. Ini keadaan yang biasa di kalangan kita lah. Kadang-kadang orang kita kan, dia pada diri dia kata tak apa berjemaah di mana-mana pun, di rumah pun tak apa, dia sebut tak beza. Solat, Rasulullah kata solat berjemaah, di solat rajulul jamaah tazidu ala salati fi suqi wa baitihi bid'an wa 20 darajah, lebih baik sebanyak 27 kali ganda. Rasulullah pesan demikian. Solat seorang itu berjemaah lebih baik daripada solat dia seorang-seorang di pasar dia ataupun di rumah dia sebanyak lebih 20 kali ganda darajah. Zalika anna ahaduhum, itu pun bermula daripada mana? Bila salah seorang di kalangan kamu idza tawaddaa, dia mulakan daripada rumah dia berwuduk, dia mulakan niat nak pergi solat ni di masjid ni, dia berwuduk dahulu. Fa ahsanal wudu, kemudian dia memperelokkan wuduk dia, kemudian summa atal masjid, kemudian lepas pada itu dia datang ke masjid. Itu yang saya maksudkan di masjid tadi. Kan timbul pertikaian di kalangan kita kan. Orang kita dia kata, ustaz, sekarang ni nak pergi masjid jauh sangat, jadi kita solat di rumah berjemaah ustaz, pahala dia macam mana ustaz? Tak sama dengan kamu datang ke masjid. Kamu datang ke masjid dengan kamu solat berjemaah di masjid dengan solat berjemaah di rumah, pahala dia berbeza lah. Pahala dia berbeza yang Allah jadikan. Sebab tu Rasulullah kata kamu dah mula niat dekat rumah kamu dengan cantik-cantik, kamu ambil wuduk, kemudian lepas pada itu kamu datang ke masjid. La yuridu illa salah, dia datang ke masjid itu tak lain kecuali niat dia nak semayang je, kata Rasulullah. Dia melangkah kaki dia selangkah, dia tidak datang menggerakkan tu badan dia ke masjid tu kecuali nak semayang je. Ada juga orang datang ke masjid, orang tanya nak ke mana? Ke masjid. Nak kenapa? Nak ke masjid, nak buang air, dia sebut kan. Nak buang air sebab tandas di masjid suci sikit dibandingkan dengan apa dia, dibandingkan dengan Petronas, dibandingkan dengan stesen minyak. Jadi pergi masjid beza. Rasulullah kata kamu pergi masjid ni dengan tujuan nak semayang, la yanhazhu illa salah lam yaqtu khutwatan illa rif'alahu biha darajah. Rasulullah kata taklah dia melangkahkan kaki dia selangkah kecuali dinaikkan berapa darjat dia di sisi Allah, wa hutta anhu biha khati'atun, dan Allah gugurkan dosa-dosa dia, beberapa guguran dosa-dosa mengikut langkah-langkah yang dia berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mulakan kamu dengan niat kamu bergerak saja, kamu nak pergi ke masjid tu, kamu ambil wuduk cantik-cantik, dah ambil wuduk, kemudian pergi pula, kemudian kamu niat pula, jalan pula, Allah gugurkan dosa-dosa kamu. Rasulullah kata hatta yadkhulal masjid, sehingga dia mula masuk dalam masjid. Bila dia masuk dalam masjid, fa iza dakhalal masjid kana fi salah ma kanat as-salah hiya tahbisul wal malaikah yusalluna ala ahadikum. Kemudian apabila dia masuk saja dalam masjid, waktu mana dia masuk lalu dia solat terus, kana fi salah,
sebagaimana dianya lepas pada dia seperti dalam keadaan solat, selama mana dia memang solat itu menyebabkan dia bertahan dalam masjid tadi. Dia pun solat, lepas solat tu dia tak bergerak ke mana-mana, duduk di tempat yang dia duduk tadi. Itu setengah ulama kata gini, bila kita bagi salam, jangan cepat nak mengundur cari tiang. Jangan di kalangan kita. Ramai orang kita ni Assalamualaikum je bergerak cari tiang. Cari tiang ke cari duduk, tak selesa duduk dalam satu saf. Rasulullah kata, lagi mana kamu duduk tu, kamu duduk tak bergerak je kat situ, maknanya terdapat punggung kamu dekat situ tu, kata Rasulullah, waktu itulah malaikat-malaikat akan berselawat pada kamu. Bila kamu mula bergerak mundur ke belakang je, habis. Ini setengah ulama tafsir demikian. Nak sebutnya, jangan bergerak, duduk situ je, duduk bagi salam, duduk satu tempat. Maknanya jangan kitanya bila kita mengundur je ke belakang tersebut, tak adalah selawat malaikat untuk diri kita. Lama mana kita duduk di situ, yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi. Ada setengah riwayat kata boleh dia bergerak, tapi dengan syarat dia berada dalam lingkungan situ lagi, lingkungan yang dia berada di masjid itu lagi, alladhi salla fi, yang dia solat di kawasan dekat-dekat sekitar itu. Ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tapi anda lebih berpandangan, bagi salam jangan cepat nak mengundur. Bagi salam duduk juga tempat sama, duduk saja, kecuali bagi imam ni dia boleh pusing. Rasulullah pesan, Rasulullah sendiri buat demikian. Sunnah Rasulullah ada dua. Bagi salam je, Rasulullah duduk sebelah kanan begitu, menghadap sebelah kanan melihat. Ada satu riwayat yang lain kata pernah Rasulullah bagi salam Rasulullah menghadap makmum terus. Tu imam. Imam dia menghadap makmum. Kenapa dia menghadap makmum? Dia nak tengok siapa yang datang dan siapa yang tak datang. Tengok orang ni datang tak datang. Lepas pada sembahyang saja, dia pun tanya terus. Dia tanya makmum, orang ni tak datang ni kenapa? Orang ni kenapa tak nampak? Orang ni tak nampak. Dia tanya khabar. Ini kerja imam. Imam tanya khabar penduduk. Kalaulah tu imam tanya khabar semua, rasanya ramai datang tak kena raya. Kerja tu imam ni, dia kena bagi salam tengok makmum ni. Kita ni kalau orang asyik tanya khabar kan, kat mana, mesti orang rumah akan bagi tahu, bang pergi bang, nanti tu imam cari sampai ke rumah dia. Baik abang pergi sembahyang, dia akan lama-lama dia akan lekat. Satu habit di kalangan kita, maknanya masyarakat yang terikat dengan masjid. Ini satu benda yang baik juga yang patut kita lakukan di kalangan kitanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamunya bila kamu solat, kamu duduk dulu. Duduk, jangan cepat nak balik. Waktu mana kamu duduk tu, malaikat akan berselawat pada kamu sambil dia akan doa untuk kamu. Dia akan kata apa dia? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ni, ya Allah. Ya Allah rahmatilah orang yang dalam keadaan sebegini ni, ya Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah tolong ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ini besar ni, malaikat tolong doa. Dalam hidup kita ni, bila malaikat tolong doa, kemuncak jalan hidup. Kerana malaikat ni tak ada dosa, dan doa-doa malaikat tentulah diterima di sisi Allah. Tiga benda ni, ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah tolong ampunkanlah dosa-dosa dia, ya Allah. Yang tiga, Allahumma tub alaih, ya Allah tolonglah tub alaih, ya Allah tolonglah jadikan dia ni dalam keadaan yang diterima taubat dia, ya Allah. Ni cara tolong ampun dosa dia, tolong terima taubat hamba ni, ya Allah. Selama mana? Malam yu'zi fih, malam yuhdis fih. Rasulullah kata selama mana dia tidak dalam keadaan yang bercakap ataupun berkata-kata soal dunia, ataupun dia tidak dalam keadaan bercakap hal-hal orang lain ataupun menyakiti orang lain. Malam yu'zi. Ni yang berdasar pada hadis Rasulullah cerita ni. Ulama-ulama kata selama mana kamu tak mengundur tu, kamu tak menyakitkan orang lah. Bila kamu mengundur, kamu mula menyakitkan orang. Bila kamu bagi salam, kamu duduk je tempat tersebut. Bila kamu duduk tempat tersebut, kamu tak menyakitkan orang. Kerana saf kamu. Bila kamu undur ke belakang, kadang-kadang orang belakang ni tengah solat lagi, dia pula tengok orang depan ni dah undur dah.
saf yang pertama, kita berada saf yang pertama. Saf yang kedua ni kadang-kadang tak selesai lagi solat. Dia tidak bersama, tidak muafiq, tapi dia masbuk. Misal contohnya, bila dia ni datang lewat, kemudian kita mengundur ke belakang, orang tengah sembahyang ni dia fikir macam mana aku nak sujud ni. Tengok orang ni, orang yang kat depan tu kat belakang, mengundur ke belakang, itu pun dianggap yu'zi, menyakitkan orang. Ataupun kamu salah satunya, kamu menyakitkan orang pada kamu kuat zikir kamu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang ni tengah solat, bila orang sebelah kamu ni solat, kamu menyakitkan dia, maka di waktu itu malaikat pun tak baca doa untuk diri kamu. Suatu kitanya, bila kita tengok ramai orang solat, tak payah slow sudahlah. Zikir kita, tasbih kita ni perlahan terus. Ni kaedah kalau kita jadi imam ke, kalau kita jadi imam, assalamualaikum, assalamualaikum ni, bagi salam tersebut, tengok ramai jemaah kita ni kat belakang ni tak sama dengan kita, masbuk pula, tidak muafiq dengan kita. Dalam keadaan begitu, kita perlahan lah wirid. Jangan kita kuat sampai mengganggu orang ni pula. Orang ni nak baca Fatihah pun tak boleh. Kerana apa dia? Kerana terganggu dengan zikir-zikir kita. Zikir kita ni sunat ya. Ni yang menyebabkan timbul perbalahan orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita ni dia timbul perbalahan sampai peringkat wirid ni perlu kuat ke, perlu bersama ke. Sampai peringkat bukan di negara kita je, di negara jiran kita Indonesia, saudara-saudara kita di Indonesia, di negara-negara kebanyakan berkelahi dalam bab ni lah. Akhirnya bid'ah membid'ah, saling kata mengata. Boleh ke tak boleh? Sebenarnya benda demikian nak buat tu boleh, tak jadi masalah, tapi malam yu'zi, jangan sampai menyakitkan orang. Tu kena faham konsep dia. Ramai orang kita dia tak mentang-mentang suara tu imam merdu, misal contoh, mentang-mentang suara tu imam merdu, sedap pula zikir munajat. Dia pun mula berzikir sehingga terganggu habis orang yang solat tadi di belakang. Tak, bukan demikian. Kita bila kita tengok orang dah ramai kat belakang yang tak sempat sama dengan kita di awal rakaat yang pertama lagi, kita pun perlahan, kita pun makmum pun sama juga. Sekadar jangan ganggu orang, jangan sampai ganggu orang. Bila ganggu orang, maka di waktu tersebut tiada lagi doa malaikat untuk kita, dan kita pun tak dapat pahala. Patut kita dapat pahala, tapi hilang pahala berdasar pada apa yang diceritakan ini, berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Para hadirin sekalian, kita sebutkan dalam hadis ni banyak Rasulullah sebut sembahyang mesti berjemaah. Rasulullah sebut bila kamu berjemaah, Rasulullah kata pahala kamu 27 kali ganda, lebih baik daripada 20 lebih gandaan yang berganda yang Allah sediakan pada kita ni. Orang kita sebut gandaan ni tak nampak dah sekarang. Mana nampak? Cuba kita tukar sekali. Dalam dunia kita ni kenapa tak nampak? Jawabnya kerana kebendaan itu lebih besar daripada berganda-ganda. Kita sebut naik darjat. Orang kita mana nampak? Tapi cuba kita tukar. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak RM27, kita sebut demikian. RM27. Setiap kali mana lepas sembahyang tu imam bagi RM27 seorang. Ana rasa masjid ni pun tak muat, tak kena gaya. Masing-masing mula datang dengan anak cucu, semua datang dengan cucu-cucu pun datang ni. RM27 ni disebut RM27. Masing-masing nampak nilai RM27. Kerana kita nampak kebendaan. Bila nampak kebendaan, kita tak nampak akhirat. Yang ni yang jadi masalah. Jadi kita ni tak ada beza dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam pun sekarang, orang bukan Islam pun nampak benda, kita pun nampak benda. Dalam hidup kita ni patutnya kita biar nampaklah akhirat. Nampak apa dia? Pahala. Biar kita nampak pahala. Beza dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam dia tak nampak pahala, tetapi kita orang Islam, kita nampak ni ganjaran yang Allah sediakan untuk diri kita banyak. Rasulullah sebut bid'an wa 20 darajah. Allah nak jadikan kebaikan untuk kamu ni lebih 20 kali ganda lebih yang Allah jadikan. Banyaknya gandaan. Kita tak tahu darjat kita ni nak naik darjat apa dia. Yang pertama dalam hadis ni cerita demikian. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut dalam hadis ni, tolonglah kita berniat awal-awal nak buat benda yang baik. Dalam hidup kita ni, tiap-tiap pagi tu bangun-bangun, ambil wuduk terus. Ambil wuduk pada kita. Bahkan Rasulullah sebut, bila kita tidur, tiap-tiap malam kita tidur, syaitan ni akan datang kencing dekat telinga kita.
Syaitan akan kencing. Dalam satu riwayat Rasulullah tanya, mana sahabat ni tak datang sembahyang subuh ni? Lalu sahabat pun jawab, dia tak bangun lagi Rasulullah. Kena kencing pada syaitan itu. Rasulullah sebut demikian. Di telinga kita ni diikat dengan 3 ikatan. Setiap kali mana kita nak tidur ni malam-malam, 3 ikatan ni syaitan buat. Yang pertama diikat di kepala kita, yang kedua diikat di hati kita, yang ketiga diikat di kemaluan kita. 3 tempat ni biasanya syaitan akan ikat. Tiap-tiap malam kita nak tidur, Rasulullah kata, bangun daripada tidur, putuskan ikatan ini. Yang pertama putuskan ikatan ni macam mana? Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Sebut Alhamdulillah. Bangun daripada tidur ni kita sebut terus kalimah demikian. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata ambil wuduk. Ambil wuduk ni putus terus ikatan yang kedua. Ikatan yang pertama diikat di kepala kita. Kadang-kadang kan kita bingung je hidup. Orang kita ni kan banyak kan khayal je hidup. Hidup kita ni jadi macam tak terfikir tentang mati, tak terfikir tentang akhirat. Punca apa dia? Punca kerana kita diganggu dekat pemikiran kita. Kosong je pada kita. Ni punca apa dia? Punca kita tak boleh nak fokus bila akal kita diikat oleh syaitan. Yang kedua, diikat pada hati kita. Syaitan ni ikat pada hati kita, yang menyebabkan hati kita ni tak berdebar. Tak berdebar, baca Quran tak berdebar. Hati kita ni tak rasa bimbang, gundah, rasa kita ni takut kalau kita tak taat dengan perintah Allah. Bahkan kita rasa seronok bila lawan syariat Allah. Ada orang yang demikian dalam hidup dia. Dia boleh tikai syariat Allah. Dia tak rasa dalam hidup dia ni rasa mulia dengan syariat yang Allah jadikan dalam hidup dia. Punca apa dia? Punca hati yang diikat oleh syaitan. Bila hati diikat oleh syaitan, dia akan jadi demikian. Yang ketiga, Rasulullah kata diikat di kemaluan. Oleh demikian, kita ni bangun daripada tidur, Rasulullah kata semayanglah 2 rakaat nak putuskan ikatan ini. Bangun sebelum subuh lagi, sampai Rasulullah kata rak'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fihinna. 2 rakaat kamu solat sebelum 2 rakaat sebelum mana subuh lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita buat demikian. Maknanya bangun je Rasulullah kata putuskan ikatan-ikatan ini. Berjayalah kita putus ikatan. Dengan cara bagaimana? Cara dengan kitanya ada niat awal-awal lagi. Pagi lagi bangun tidur je, niat benda yang nak buat. Bangun tidur celik mata je, jangan sibuk nak tanya nak makan apa pagi ni. Jangan sibuk, celik mata je tanya terus. Handphone mana handphone dia tanya. Ramai mana orang yang celik mata, dia cari nak tengok WhatsApp dulu apa dia yang tulis pagi ni. Yang ni yang menyebabkan akhirnya kita ni tertinggal dengan ajaran agama. 2, yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut dalam hidup kita ni kita perlu nak naik darjat. Perlu naik darjat. Dalam hidup kita ni jangan sama saja kedudukan kita, jangan. Lagi berusia kita lagi mesti terangkat kedudukan kita. Lagi naik. Dalam hidup kita ni jangan kita ni duduk takut yang sama. Orang panggil sejak daripada kecil sampai tua sama saja pada diri dia. Jangan. Macam orang kata tak lepas-lepas SPM. SPM tu bahasa Melayu tak lulus-lulus senang kita. Tak kredit lah zaman-zaman dulu kan. Kalau periksa sama je. Tak naik-naik kedudukan kita. Jangan. Kita ni biar naik. Lagi berusia kita lagi naik kedudukan. Lagi berusia lagi naik kedudukan di sisi Allah. Nak naik kedudukan ni naiknya darjat daripada orang awam sebelum daripada ni. Kemudian naik jadi seorang muslim. Kemudian naik jadi seorang mukmin. Naik jadi peringkat muttaqin. Naik lagi sampai peringkat dekat dengan kita mati tu kita dah sampai darjat waliullah. Wali-wali Allah. Ini penting dalam hidup kita. Biar kita ni peringkat kitanya wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni kita sendiri pun tak tahu kita ni wali Allah. Jangan pula ada yang mengaku dia jadi wali. Lepas pada ni siap pakai name tag aku waliullah. Nak sebutnya jangan macam ada orang yang mengaku apa dia Imam Mahdi tu kan. Malu kita bawa dengan kereta-kereta letak plate number dia Imam Mahdi yang macam-macam gaya lah yang ditulis. Kita ni biar kita tahu darjat naik ni bila kita mula nak pejam mata kita ni
bila kita nak pejam mata je menghadap depan Allah tu, mulut kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tanda waliullah, orang yang dijaga oleh Allah. Wali-wali ni dalam hadis Rasulullah kata boleh terjadi kepada kita, boleh. Dalam hadis Rasulullah sebut man adzali waliyan faqad adantuhu bil harb. Dalam hadis kursi sebut siapa-siapa yang buat khianat, siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku isytihar perang dengan orang tersebut. Aku isytihar perang dengan orang ni. Maknanya biar kita ni biar dekat dengan Allah, menjadi naik darjat kita je di sisi Allah ni. Kerana apa dia naik darjat ni? Kerana amalan-amalan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Amalan-amalan tadilah Rasulullah kata, salah satunya wudu, salah satunya datang semayang berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa qatta bihi qati'ah lam yaqtu qatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tiap kali mana kamu melangkah tu, setiap kali mana kamu langkah tu, Allah gugurkan dosa-dosa kamu dan Allah naikkan kedudukan kamu. Kita tak naik ni tak sebab lain lah, sebab punca dosa-dosa yang ada, dosa-dosa yang kita buat banyaklah. Zaman sekarang kan dosa orang tak percaya pada Islam ni ramai. Zaman kita ni orang yang tak yakin dengan ajaran agama ni ramai di kalangan kita. Orang yang petikai syariat beragama, kata pada para alim ulama macam-macam gaya. Mufti pun orang kita kata sekarang. Mufti kan yang kemarin ada orang petikaikan mufti tak selayaknya keluar hukum sebegini. Dia boleh sebut demikian. Kalau mufti pun tak layak, siapa lagi layak ni? Nak sebut tu doktor tu cakap tu. Yang tahu tu, yang tahu tentang agama tu, orang yang sedemikian rupa. Tapi dalam keadaan sebegitu tu boleh lagi petikai. Maknanya zaman-zaman sekarang ni dosa ni ramai sangat orang boleh buat. Boleh buat sampai tahap demikian. Hatta yadkhulal masjid. Tiga. Yang keempat Rasulullah pesan dalam hadis ni, nak disebut satu hadis yang kita belajar ni. Yang keempat Rasulullah kata, bila kamu duduk masjid, jangan cepat nak keluar daripada masjid. Ada peluang duduk masjid, duduk lama-lama sikit. Duduk lama tu dengan cara bagaimana? Kamu solat. Ambil peluang untuk kamu solat. Rasulullah pesan pada diri kitanya, bila kamu solat, kamu duduk je. Lepas pada kamu duduk tu, Rasulullah kata kamu kena tahu, bila kamu duduk tadi, pahala-pahala ni Allah telah sediakan banyak untuk diri kamu. Dengan cara bagaimana? Malaikat tolong baca doa untuk kamu. Malaikat baca doa apa dia? Rasulullah sebut ada 3 doa malaikat untuk orang yang sedang duduk, tak bergerak lepas pada solat. Maksudnya duduk je, tak keluar, tak sibuk nak borak dan sebagainya. Tak. Bila kita lepas pada solat, jangan cepat-cepat nak keluar bangun, duduk borak kat belakang. Kalau di masjid-masjid kampung kan, bagi salam je, keluar terus duduk borak kat belakang. Tak sempat lagi tu imam nak baca doa, tak sempat lagi nak wirid semua. Dah gulung, dah rokok daun. Ni geng-geng rokok daun kat belakang. Maknanya masing-masingnya buat kerja terus. Jangan, kamu duduk dulu. Kenapa? Bila kamu duduk, malaikat baca 3 doa. Doa malaikat baca apa dia? Allahummarhamhu, ya Allah tolong rahmatilah dia. Kan kita kan, bila raja-raja dia minta sangat dirahmati. Kan raja-raja, moga tuanku dirahmati. Dapat isteri seorang. Nak sebutnya, moga dirahmati, dapat isteri. Maknanya dirahmati ni Sultan Selangor, kita buat contoh yang mudah. Dirahmatilah dalam hidup. Maknanya bila kita nak dalam hidup kita ni dirahmati. Rahmat ni maknanya apa dia? Malaikat tolong baca doa untuk kita. Harap pada kita seorang, kita tak mungkin dalam hidup kita. Tapi kita tak nak orang lain tolong baca doa. Siapa yang tolong baca doa untuk kita ni? Malaikat baca doa, Allahummarhamhu, ya Allah tolong rahmatilah dia. Rahmati ni maknanya apa dia? Ya Allah tolong belah kasihanlah pada dia, ya Allah. Kita ni kalau biar sampai orang kesian, sampai peringkat Allah kesian. Anak-anak biasa sebutlah banyak dalam hidup kita ni, Allah macam kita dengan anak kita kan, rasa kesian tu ada. Rahmat tu kerana rahimnya kita dengan dia tu, kita rasa lain. Anak kita dengar je anak kita nak balik sekolah, kita dah bersiap dah untuk dia makanan. Kenapa kita bersiap? Patutnya beli-beli kat kedai lah.
order begitu tak, tapi kita kesian pada anak kita. Dia ada perasaan kesian. Tengok anak kita tertidur di atas meja membaca. Meja baca, kita pun datang sium atas dahi dia. Siannya dia. Sian rahmat dipanggil. Kita ni ada. Allah dengan kita ni biar sampai peringkat kita ni dikasihani oleh Allah. Allah tengok muka kita Melayu, Allah sebut Melayu. Kemudian muka pula begitu je, tak adalah muka lawa sangat kita ni, tapi kesian Allah tu ada pada kita. Masuklah syurga mudahnya. Harap-harapnya begitu. Allah tengok pada kita, amalan tak ada, amalan banyak sangat ke? Tak ada amalan pun. Kemudian kita ni banyak sangat ke kita berjuang untuk agama? Tak ada pun. Tapi biar Allah kesian. Nak suruh Allah kesian ni tak mudah dalam hidup. Salah satu cara, biar malaikat tolong baca doa untuk kita. Bila malaikat baca doa untuk diri kita ni, maka di waktu tu datanglah kesian Allah. Sebab tu lepas solat, duduk dulu. Jangan bergerak lagi. Duduk, kita baca doa. Kita duduk baca doa ni, malaikat bersebut Allah marhamhu yang pertama. Yang kedua, malaikat akan baca doa pada kita, Allahumma ighfir lahu, ya Allah tolong ampunkanlah dosa-dosa dia ya Allah. Tu pun besar juga. Dosa-dosa ni hutang lah, hutang dia panggil. Sebagaimana kita ni ada hutang dengan mana-mana kedai, kita berhutang dengan mana-mana orang, kita berhutang dengan mana-mana bank. Kita rasa hidup kita ni terkongkong. Hidup ni rasa dalam keadaan yang tak lepas. Jalan sikit tak lepas. Bila ada hutang dengan PTPTN, nak keluar negara pun kita berdebar takut kena tahan dekat airport lagi. Maknanya dipanggil ni hutang. Bila kita hidup dengan terhutang, dia jadi sukar. Dosa-dosa ni hutang lah. Tiap kali mana orang yang buat dosa, sekali hutang dia buat. 2 kali dosa, 2 hutang. Lama-lama beban. Macam mana nak suruh kita rasa tak terbeban lagi dalam hidup ni? Salah satu caranya, minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Waktu siapa yang tolong minta ampun untuk kita? Malaikat. Bila kamu niat yang baik dah dalam hidup kamu, malaikat tolong baca doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah tolong ampunkanlah dosa orang ni ya Allah. Tolong ampun dosa orang ni penting dalam hidup kita nya, dibaca doa oleh malaikat untuk diri kita. 2. Yang ketiganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Malaikat akan baca doa kepada kita, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat dia ya Allah. Kita ni kan kadang-kadang terangkat tangan, ya Allah aku ni banyak dosa, tak terkata dan tak terucap ya Allah. Dosa-dosa yang aku buat ni menggunung ya Allah, menggunung dosa dalam hidup ini. Lalu kita pun tak boleh sebut, tak ada kata, tak ada bahasa yang aku boleh sebut lagi pada kamu ya Allah, kecuali aku nak sebut aku nak taubat pada kamu ya Allah. Bila sebut aku nak kembali pada kamu tu, meniti air mata kita, menitis air mata. Takutnya aku dengan nampak kitanya, bila kita angkat tangan doa, nampak dosa kita ni, aku ni masuk neraka, tak kena gaya aku dengan yang ni pun aku ni dihumban ke dalam neraka Allah. Lalu kita pun menitih air mata. Yang menitih tu mereka kata, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat dia ya Allah. Ni cara malaikat baca doa untuk diri kita. Kadang-kadang kita ni tak ada bahasa, tak reti nak tutur, macam mana nak sebut terhadap dosa dalam diri kita ni, tak reti kita nak bagi tahu pada Allah. Banyaknya ya Allah dosa aku ya Allah. Kalau kita baca doa-doa Nabi, doa-doa sahabat, doa-doa tabi'in, Allah cantiknya bahasa mereka tutur. Aku sendiri ya Allah nak sebut bahasa pada kamu tak reti ya Allah, tak reti. Cuma aku boleh sebut, tolong ampunkanlah dosa aku ya Allah. Ataupun ada orang yang tak tersebut, tak boleh nak sebut. Yang mampu dia buat apa dia? Nitih air mata je, nitih air mata. Nak sebut tak reti, nak bagi tahu tak pandai. Benda dalam hidup ni tak ada dalam diri. Bila tak ada, tapi tahu ni dosa ni ya Allah, nitih je air mata. Bila menitih air mata tersebut, terpadam api neraka Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Rasulullah kata, setitik air mata kerana takut terhadap dosa, 10,000 tahun api neraka Allah terpadam untuk diri dia. Ni besarnya nilai. Kita ni menitik air mata bukan kerana takut dosa. Menitik air mata tak dapat berim, dia panggil. Tak dapat berim menitik air mata. Bila menitik air mata, tak balik kampung. Raya tak balik kampung. Raya tak balik kampung,
Ni pun meniti air mata. Ingat dosa, ada meniti air mata. Boleh bilang dengan jari lah. Kalau kita ada. Untungnya kalau orang yang hati dia, Allah bagi lembut. Dalam hati kita ni, Allah lembutkan hati kita, mudahkan kita dalam kita mengingati dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dosa kita terhadap manusia. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia. Waktu dosa dengan manusia ni pun payah juga ni nak lepas. Dosa dengan Allah jauh lebih meringan dan memudahkan kita, kerana kita sentiasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah ni maha mengetahui. Allah ni segala, meliputi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Wa an Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini satu lagi hadis cantik juga daripada Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni Abdullah bin Abbas ni di antara orang yang didoakan oleh Rasulullah. Bila Abbas ini bapa saudara Rasulullah, dia dah bawa datang anak kecil merah-merah lagi datang jumpa dengan Rasulullah. Namakan dia ya Rasulullah. Abbas ni tanya Rasulullah, dia kata namakan dia. Rasulullah kata nama dia Abdullah. Rasulullah bagi nama Abdullah. Ni cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak nama Abdullah terus. Lalu Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini, dia bagi pada Rasulullah tahnik. Rasulullah ambil kurma, Rasulullah kunyah kurma, Rasulullah buka mulut dia tu sikit, Rasulullah ludah dalam mulut Abdullah bin Abbas ini. Atau dalam satu riwayat kata Rasulullah ambil kurma yang Rasulullah kunyah ini, Rasulullah letak di langit, masukkan langit tu. Bila letak di langit tersebut, Abdullah bin Abbas dibaca doa, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong faqihkan dia dalam agama kamu ya Allah, dan ajar segala ilmu ta'wil pada dia ya Allah. Doa yang dibaca. Kita ni bila kita berjumpa kanak-kanak, baca doa ni lah, tiup atas ubun-ubun kepala dia, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, tolong faqihkan dia dalam agama. Wa allimhu ta'wil, tolong ajar dia pada ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni ilmu yang dipanggil memahami terhadap agama. Tak mudah merahasiakan ilmu nak faham agama, tak mudah. Orang-orang tertentu je Allah bagi ilmu memahami segala apa yang terdapat di sebalik itu, ataupun dipanggil hikmah yang tersembunyi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-hikmatu dallatu 'alal mu'min. Hikmah itu hilang, kebijaksanaan itu hilang di kalangan orang mukmin. Faman wajadaha faqad akhadha bihazzin wafir. Siapa-siapa yang jumpa dengan hikmah ni, dia ambil sebanyak mungkin hikmah tadi untuk diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Kerana nak memahamkan agama ni benda yang tak mudah dalam hidup seorang. Akhirnya berkat doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah bin Abbas ini, mustajab doa tu menyebabkan alim Abdullah bin Abbas. Ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Tuhan, yakni Allah tabaraka wa taala. Allah qala inna Allah taala katabal hasanat. Katanya Allah sebut, sesungguhnya Allah tulis segala kebaikan. Ni hadis dipanggil hadis kursi. Hadis kursi ni lepas pada Al-Quran, hadis kursi kedudukan datang daripada Allah tapi lafaz daripada Rasulullah. Makna datang dia beza. Al-Quran makna dan lafaz daripada Allah. Itu Al-Quran, mukjizat yang agung. Kemudian yang kedua, hadis kursi. Hadis kursi makna datang daripada Allah tapi lafaz dibiarkan pada Rasulullah. Mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh lafaz macam mana? Al-Quran tak. Al-Quran datang daripada Allah, lafaz dan makna daripada Allah. Hadis Nabawi lafaz dan makna datang daripada Rasulullah. Dia ada tiga peringkat ni, tiga peringkat. Al-Quran, kemudian hadis kursi, kemudian hadis Nabawi. Al-Quran, kalau orang tanya apa dia Al-Quran, lafaz dan makna datang daripada Allah. Rasulullah tak boleh ubah walaupun sikit, tak boleh nak tambah walaupun satu huruf. Al-Quran Karim
dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manakala hadis kursi maknanya datang daripada Allah, tetapi lafaz daripada Rasulullah boleh olah macam mana. Tapi hadis kursi ni tak boleh dibuat, tak boleh dibaca dalam solat, batal solat kita. Satu lagi hadis dipanggil hadis nabawi, hadis Nabi, lafaz dan makna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, walaupun lafaz dan makna datang daripada Rasulullah, tetapi Rasulullah tak pernah bercakap satu perkataan yang keluar daripada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis kursi dah dipanggil. Fima yarwi an rabbih, yang diriwayatkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, katanya Allah, innallaha ta'ala katabal hasanat. Allah ni dia tulis benda-benda yang baik, wassayiat, dan juga Allah rakam segala benda-benda yang keji, yang buruk. Yang baik pun dirakam, yang buruk pun yang dirakam. Summa bayyana dzalika. Kemudian Rasulullah ceritanya, Allah menerangkan dalam masalah ini begini. Faman hamma bihasanatin, mana-mana orang yang ada perasaan nak buat benda yang baik, hamma, kita ni ada niat nak buat benda yang baik, falam ya'malha katabahallahu tabaraka ta'ala indahu hasanah kamilah. Dia ada niat nak buat baik tapi dia tak buat benda yang baik itu. Baik, dia ada niat saja, tapi Allah dah tulis dah kebaikan itu sempurna untuk diri dia. Katakanlah kita ni kan tengah hari ni rasa niat nak belanja kawan lah, misal contoh, nak belanja kawan tengah hari ni, kita pun niat dah, tengah hari ni simpan duit elok-elok nak belanja kawan lah, nak makan belanja kawan. Sampai tengah hari tiba-tiba adalah halangan, tak terbuat yang kita niat tadi, nak belanja kawan. Allah tulis ke pahala belanja kawan? Dah tulis, dah pahala dah ada dah. Baru niat je. Macam pagi tadi bangun tidur pagi tadi, lepas mayang subuh, niat hari ni hari apa? Selasa ni ada kuliah ni, kuliah hadis, kita nak belajar, kita nak pergi ni, nak pergi, kita pun nak pergi, niat dah nak pergi ni, nak pergi. Bila kita niat nak pergi, tiba-tiba baru je kita nak bersiap nak pergi, tiba-tiba ada masalah lain. Kawan-kawan kita datang bagi salam, nak datang borak, misal contoh, nak datang borak je, kita dah bersiap dah nak pergi ni, kita nak layan tetamu ke nak pergi majlis ilmu. Dua ni teragak-agak. Kita kata kalau layan tetamu dapat pahala juga, pergi majlis ilmu dapat pahala juga, tapi tetamu ni jarang-jarang datang pula jauh, misal contohnya. Kita kata layan tetamu lah, layan tetamu pun dapat pahala, kemudian majlis ilmu pun dapat pahala. Dapat dah dua pahala. Tapi jangan pula lepas pada ni tiap kali mana bersiap je telefon tetamu, datang. Saya dah niat dah, gitu sebut. Itu cara kita. Macam kita kan, ni contoh yang mudah lagi orang perempuan, terutamanya perempuan. Dia bila bangun tidur tu, tengok suami tak ada apa, dia dah niat puasa sunat lah, dia sebut. Puasa sunat, niat puasa sunat. Dah hari elok lah nak puasa sunat, bulan Zulhijjah ni puasa sunat je lah. Kemudian dia pun niat sampai tengah hari, suami balik, suami ajak makan, jom makan. Allah bang, niat puasa sunat tadi. Kata kita sebut, tak terlupa nak bagi tahu pada abang nak puasa sunat, nak niat puasa sunat. Suami kata tak apalah, datanglah berbukalah, katanya suami. Berbukalah, sebab abang makan seorang-seorang ni dapat dua pahala. Pahala yang pertama puasa sunat, pahala yang kedua berbuka melayan suami. Ni Allah jadikan kebaikan untuk dia. Tapi jangan pula suruh suami, bang saya dah niat dah bang, saya dah niat, abang tak nak suruh ke saya berbuka. Ni puasa sunat ya, jangan bukan puasa wajib. Tapi Allah ni nak sebutnya penyayangnya dengan hamba. Kamu niat tu Allah dah bagi dah pahala. Niat benda yang baik, Allah dah bagi dah pahala. Hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna pula tu. Ni panggil Rahman Rahimnya Allah dengan kita. Tapi kita je tak rasa benda yang demikian. Allah bagi penyayangnya Allah. Kalau kita nak bilang nikmat Allah tak terbilang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah tak terbilang banyaknya. Tapi kamu ni tak rasa sayangnya Allah pada kamu.
kasihnya Allah pada diri kamu ni sendiri. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau kamu ada niat, Rasulullah kata, kamu ada niat nak buat benda yang baik, kemudian kamu buat pula, katabahallahu indahu asyra hasanatin, Allah gandakan 10 kali ganda kebaikan untuk dia. Dah niat, kemudian dia Allah bagi pula 10 kali ganda, ila 700 dhi'fin ila ad'afin kathirah, sehingga 10 hingga 700 kali ganda. Ganda-ganda. Kamu dah niat, kemudian kamu buat gandaan itu. Katanya Allah kepada Rasulullah, nak suruh sebut pada kita ni, Allah gandakan sebanyak daripada 10 kali ganda sampai 700 kali ganda, ila ad'afin kathirah, dalam keadaan yang berganda-ganda yang terlampau banyak. Gandaan-gandaan. Macam kita kan, kita pergi ke pasar raya, kita beli barang, siap je beli, tiba-tiba siap beli barang tu, cashier tu bagi tahu, pakcik, kalau pakcik tambah RM10 je lagi daripada apa yang dia buat ni, tambah RM10 je lagi, yang dah dibayar ni satu pasar raya ni dapat. Dia sebut demikian. Kita termenung, ya tak ya kita ni. Tapi orang yang beriman sungguh, dia berkeyakinan sungguh, apalah ganda RM10. RM10 tu yang dia sebut tadi, yang dia buat tadi, dia dapat semua satu pasar raya. Allah demikian dengan hamba. Kamu dah niat dah kan? Ya, niat dah. Kamu buat je lagi, gandaan sampai 700 kali ganda. Pahala yang Allah nak sediakan untuk diri kamu ni, gandaan-gandaan yang banyak. Allah tak terkira banyaknya. Wa in hamma, tapi beza katanya Allah. Kalau kamu ni ada hamma ni ada dipanggil himmah. Himmah ni maksudnya kemahuan, perasaan. Rasa ada nak buat bisayyi'atin, dengan benda-benda yang tak baik. Kamu ada perasaan nak buat benda yang tak baik, falam ya'malha, tiba-tiba kamu ada perasaan, Allah pagi ni kita kata, aku ni tak mengumpat lagi ni pagi ni, kita sebut demikian, tapi kita tak buat, tak payah pergilah mengumpat, kita tak buat, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, Allah tulis pahala dia, kesempurnaan ke atas ganjaran yang baik untuk diri dia. Satu. Wa in hamma, tapi kalau kamu ada perasaan biha, nak buat juga benda yang tak baik, fa'amilaha, tiba-tiba kamu buat juga benda yang tak baik tadi, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah tulis satu je kejahatan untuk kamu. Rahmatnya Allah untuk hamba ni. Maknanya, sebab tu saya sebut sebelum daripada ni kan, orang kita ni kalau masuk neraka juga, dia masuk neraka ni memang jahat sungguh. Kita ni kalau na'udzubillah min dzalik, kalau masuk neraka juga memang jahat. Kenapa jahat? Kerana buat jahat tu Allah tulis satu je, tak berganda-ganda pun. Selayaknya kita kena masuk syurga, tiba-tiba kita ni tak masuk juga syurga. Kenapa? Memang tak buat benda yang baik. Memang jahat dalam hidup. Hidup ni kerja nak buat jahat je, tak fikir nak buat benda yang baik. Patutnya orang nak buat benda yang baik, kita ni pakak-pakak sokong lah, kita pakak-pakak buat benda yang baik. Tiba-tiba kita ni pula yang tak nak buat benda yang baik. Jahat sungguhlah dalam hidup kamu. Anda tengok orang kita kan, ni nak dibentangkan RUU 355, patutnya pakak sokong lah. Macam apa dia, macam yang dibuat oleh mufti wilayah tu, mufti wilayah dan beberapa orang mufti yang lain ni, nak sebutnya pakak-pakak sokong. Tapi tak, ada orang kita cari jalan macam mana nak mempertikaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik di kalangan kita demikian. Wa an Abi Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar, insya-Allah kita sambung akan datang minggu depan nanti dalam membicarakan bab ini insya-Allah. Sikit lagi tu hadis nak habis dah, bab mengenai bab habis satu hadis ni, insya-Allah kita akan terus masuk dalam babut taubah insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Alhamdulillah rabbil alamin.